Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang laporan kepatuhan rakyat Malaysia semasa PKP. Saya Muhammad Amir bin Izam dan rakan kumpulan saya ialah Amirul Ikhwan, Najwa Batiah, Eliana Farisha dan Hasri Iskandar. Pada penghujung Disember 2019, dunia dikejutkan dengan kewujudan virus baru yang dikenali sebagai coronavirus. Bandaraya Wuhan di China menjadi titik bermulanya penyebaran virus ini apabila satu kumpulan rakyatnya mengalami pneumonia atas sebab yang tidak diketahui. Gejala ini dikaitkan dengan pasar borong di Wuhan yang menjual daging dan organ binatang-binatang eksotik dan liar seperti kelawar dan ular. Pakar-pakar lalu membuat hipotesis mengatakan bahawa coronavirus ini berpunca daripada sumber haiwan atau dikenali sebagai zoonosis. Virus yang menumpang dalam tubuh rakyat Wuhan kini telah merebak ke seluruh ceruk global dengan sangat cepat, ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Malaysia merupakan salah satu negara yang terkena tempias wabak ini dan statistik terkini menunjukkan hampir 9,000 penduduk Malaysia dijangkiti wabak COVID-19 ini. Selain itu, lebih daripada 100 nyawa telah diragut oleh bahana coronavirus di watan ini. Bagi menangani episod hitam ini, Kerajaan Malaysia telah mewujudkan prosedur operasi standard SOP dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 16 Mac 2020. Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi ucapan secara langsung di televisyen dan secara rasmi mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Reaksi positif dari rakyat Malaysia terhadap SOP dan PKP telah ditunjukkan sehingga kini. Hal ini mengejutkan negara jiran dan negara di barat kerana Malaysia kini telah menjadi zon hijau, iaitu salah satu negara yang paling selamat daripada COVID-19 ini. Perkara ini dapat direalisasikan oleh kerana rakyatnya yang disiplin dalam mematuhi SOP dan PKP. Oleh itu, kami sekumpulan menjalankan kaji selidik untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kepatuhan rakyat Malaysia terhadap SOP dan PKP. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pemberitahuan konsep. Okey. Pada sebelum ini, coronavirus telah dinamakan sebagai Wuhan virus ataupun China virus yang telah diisytiharkan oleh Amerika Syarikat yang bersifat perkauman. Walau bagaimanapun, WHO iaitu World Health Organization telah menamakan Wuhan virus ini secara rasminya sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini sebagai coronavirus disease iaitu COVID-19. Seperti yang diberitahui oleh saudara Amir sebentar tadi, lockdown iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diisytiharkan pada 16 Mac 2020 telah memberikan impak yang besar dalam menangani wabak COVID-19 ini. Antara perkara yang telah diwatakan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah supaya rakyat Malaysia bersama-sama membantu frontliners supaya tinggal di rumah dan tidak keluar ke rumah. Hal ini adalah bertujuan untuk bersama-sama frontliners menangani wabak COVID-19 dan membanteras COVID-19 daripada terus merebak. Okay, seterusnya adalah peranan pihak kerajaan. Antara peranan pihak kerajaan iaitu peranan oleh Polis Diraja Malaysia kita dan Tentera Diraja Malaysia. Dua pihak kerajaan ini telah membantu rakyat Malaysia dalam menangani wabak COVID-19 iaitu mereka telah membuat sekatan jalan raya ke bandaraya ataupun ibu kota ataupun tempat-tempat hotspot atau lebih dikenali sebagai red zone. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan rakyat Malaysia daripada terus berkumpul. Okay. Selain itu, Polis Diraja Malaysia juga telah berkuat kuasa dan telah mengeluarkan saman kepada sesiapa yang membantah dan juga mengingkar arahan PKP yang telah diwartakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Saya Najwa Sawani akan menerangkan jawapan yang berjaya kami kumpul daripada 40 responden mengenai aktiviti mereka semasa Perintah Kawalan Pergerakan melalui analisis borang soal selidik. Sebanyak 10 soalan terdapat dalam soal selidik tersebut, yang mana 3 mengenai pertanyaan latar belakang para responden. Majoriti responden iaitu sebanyak 85% berumur antara 19 hingga 24 tahun dan selebihnya berumur antara 25 hingga 60 tahun. Responden kebanyakannya menetap di Semenanjung Malaysia dan hanya seorang di Sarawak. Mengenai status pekerjaan pula, hampir separuh daripada mereka tidak bekerja, diikuti dengan responden yang bekerja dalam sektor swasta dan bekerja sendiri. Kami mengumpulkan informasi mengenai latar belakang responden kerana ia sangat mempengaruhi pandangan dan sikap mereka untuk mematuhi perintah-perintah kerajaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, Assalamualaikum. Saya akan meneruskan perbincangan tentang perbincangan data. Okey, antara soalan yang kami ajukan kepada responden adalah kekerapan responden membasuh tangan dan menggunakan hand sanitizer. Daripada data yang dikumpul, sebanyak 40% daripada responden kerap membasuh tangan dan kebanyakan antara mereka berumur dalam lingkungan 19 ke 24 tahun. Okey, seterusnya soalan kedua adalah kekerapan responden keluar dari rumah sepanjang tempoh PKP. Okey, sebanyak 50% daripada responden kurang keluar rumah sepanjang tempoh PKP dan kebanyakan mereka adalah berumur lingkungan 19 ke 60 tahun. Okey, seterusnya soalan tentang pandangan responden terhadap keperluan untuk pulang ke kampung semasa PKP. Majoriti daripada responden bersetuju bahawa keperluan pulang ke kampung adalah sesuatu yang tidak perlu ataupun sesuatu yang tidak penting. Seterusnya, soalan kesetujuan responden dengan perintah-perintah yang diarahkan oleh Perdana Menteri sepanjang tempoh PKP. Sepanjang tempoh PKP, Perdana Menteri kita ada mengarahkan beberapa perintah kawalan bagi membendung COVID-19 daripada merebak. Dan majoriti daripada responden bersetuju bahawa dengan perintah-perintah Perdana Menteri yang diarahkan. Seterusnya, kami punya soalan yang seterusnya adalah penerima manfaat pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun PRA. Manfaat prihatin adalah suatu bentuk bantuan yang bernilai 250 bilion ringgit yang memberi manfaat kepada semua pihak sepanjang tempoh PKP. Dan majoriti responden bersetuju bahawa mereka mendapat manfaat PRA daripada kerajaan. Seterusnya, kesetujuan responden bahawa bantuan pakej rangsangan ekonomi prihatin amat membantu. Dan daripada data yang dikumpul, majoriti responden bersetuju bahawa manfaat ini sangat memberi manfaat dan kepentingan kepada mereka sepanjang tempoh PKP. Dan yang terakhir, kesanggupan rakyat tidak keluar bekerja untuk memutuskan rantaian COVID-19. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka sanggup untuk tidak keluar rumah bagi memutuskan dan memberi kerjasama untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulannya. Kesimpulannya, majoriti dari kalangan responden patuh dan bersetuju terhadap arahan dan perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan pada musim PKP ini. Namun begitu, menurut data yang telah diperoleh, masih ada segelintir responden yang mempunyai perspektif yang berbeza dan tidak sependapat dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan.
rakyat telah menjalani proses untuk mengisolasikan diri dan keluarga serta tidak keluar daripada rumah tanpa sebab yang kukuh. Rakyat juga amat bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Ramai juga telah mendapat bantuan kewangan dan difahamkan bantuan tersebut dibuat oleh pihak kerajaan. Seterusnya, bantuan tersebut telah banyak membantu rakyat untuk meneruskan kehidupan. Kerelaan rakyat untuk mengurangkan aktiviti sosial juga amat tinggi. Semua rakyat diseru untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan agar wabak COVID-19 ini dapat dihapuskan dengan serta-merta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.